Hai, Assalamualaikum, 1DVM ETE. Kelas kali ini cikgu guna video sebab topik kali ini susah sikit lah. Jadi, untuk memudahkan kamu semua faham, cikgu akan ajar kamu guna video ni. Sebelum ni, cikgu ada bagi nota tentang kadar tindak balas, macam mana nak bezakan bahan dan hasil tindak balas, dan last sekali apa yang jadi dekat bahan dan hasil tindak balas. Jadi, cikgu harap kamu dah bacalah nota tu dan dah buat tutorial yang cikgu bagi. Kita mulakan kelas dengan contoh kadar tindak balas. Katakan cikgu nak hasilkan sebiji kek. Kita perlukan bahan-bahan untuk hasilkan sebiji kek. Contohnya tepung, telur dan juga mentega. Ini adalah bahan-bahan tindak balas. Manakala kek ni kita kenali dia sebagai hasil tindak balas. Okay. Daripada kadar tindak balas ni kita akan boleh dapat graf. Okay. Kat sini ada dua jenis graf. Graf bahan tindak balas dan juga graf hasil tindak balas. Okay. Cikgu ada ajar sebelum ni, bahan tindak balas dia akan berkurang mengikut masa. Manakala hasil tindak balas dia akan meningkat mengikut masa. Cikgu bagi contoh dekat sini, jisim tepung melawan graf jisim tepung melawan graf masa. Jisim tepung asalnya dia jadi banyak tapi lama-lama dia berkurang dalam tempoh satu masa. Kenapa dia berkurang? Asalnya dia banyak, tapi bila dia dah bertindak balas dengan telur, dengan mentega ni, dia lama-lama dia jadi habis. Sebab apa? Sebab dia dah habis jadi bertindak balas. Dia dah berkurang kat sini. Okay, kalau kat sini kita tengok kek pula. Okay, asalnya kek ni tak terhasil lagi, dia kosong. Tapi bila tepung, telur, mentega ni dah bertindak balas, dia akan lama-lama dia akan menghasilkan sebiji kek. So jisim kek ni makin lama makin jadi banyak. Tapi kat sini je graf dia dah mula mendata sebab kek ni dah mula habis dihasilkan. Sama juga macam contoh kadar tindak balas kimia. Katakan ada kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik akan hasilkan kalsium klorida tambah gas karbon dioksida dan juga air. Kalsium karbonat dan juga asid hidroklorik ini adalah bahan tindak balas, manakala kalsium klorida tambah gas karbon dioksida dan juga air ini adalah hasil tindak balas. Kita tengok dia punya graf. Kita ada graf bahan tindak balas dan juga graf hasil tindak balas. Contoh untuk graf bahan tindak balas, cikgu ambil contoh jisim karbonat. Jisim karbonat melawan masa. Asalnya jisim karbonat ni je banyak, tapi lama-lama dia berkurang dengan masa sebab jisim karbonat ni dia dah habis digunakan untuk bertindak balas dengan asid hidroklorik. Dia dah habis lama-lama sampailah dia dah jadi kosong dekat sini. Sama juga macam graf hasil tindak balas. Asalnya isi padu gas karbon dioksida ni kosong, tapi lama-lama dia mula dibebaskan apabila kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik tu. So gas karbon dioksida ni dibebaskan, asalnya sikit, lama-lama dia jadi banyak sampailah graf ni dah mula mendata. Graf ni mula mendata maksudnya gas karbon dioksida ni dah habis dibebaskan. Kita masuk pengiraan untuk tentukan kadar tindak balas purata. Dia bagi kamu soalan panjang, jadi kamu terus kira dia punya kadar tindak balas purata. Contoh 1. Dalam satu eksperimen, 5 gram kalsium karbonat memerlukan 250 saat untuk bertindak balas dengan asid hidroklorik. Cari purata kadar tindak balas. Dia dah bagi kamu 5 gram kalsium karbonat dan dia dah bagi kamu masa 250 saat. Jadi kamu terus bahagi jisim dengan masa. 5 gram bahagi 250, kamu akan dapat 0.02 gram per saat. Jangan lupa unit. Okay, kita tengok contoh 2. Dalam satu eksperimen, 10 cm padu gas hidrogen bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan air dan masa yang diambil untuk tindak balas itu selesai ialah 40 saat. Cari purata kadar tindak balas. Okay, sama juga macam tadi, dia dah bagi isi padu 10 cm padu dan dia dah bagi juga masa 40 saat. Jadi kamu terus je bahagi isi padu dengan masa. 10 bahagi 40, kamu akan dapat 0.25 cm padu per saat. Jangan lupa unit. Unit nak tentukan, kamu tengok dia punya pengiraan daripada awal tu. Okay, next kita masuk graf. Daripada graf, kamu akan dapat kira dua benda, iaitu yang pertama kadar purata tindak balas yang kamu kira tadi. Okay, yang kedua kadar purata tindak balas pada masa tertentu. Dia dah bagi masa. Yang ini kamu kena guna tangent.
Kita tengok macam mana kita nak cari kadar purata tindak balas daripada graf. Selalunya soalan dia akan bagi kamu data dalam jadual macam ni. Kemudian kamu kena plot graf daripada data yang dia bagi. Okay, tapi hari ni cikgu tak ajar kamu lagi macam mana nak buat graf. Kita akan terus cari kadar purata guna graf. Okay, kamu akan masukkan nilai-nilai ni dalam graf. Kita akan plot volume, isi padu melawan masa. Okay, kamu akan masukkan skala dengan betul dan kamu akan dapat graf macam ni. Okay. Kita terus masuk soalan 1. Cari purata kadar tindak balas pada 40 saat pertama. Dia dah bagi kat sini soalan dia minta 40 saat pertama. Jadi kamu ambil terus, tengok kat graf ni terus, kat mana 40 saat, okay, kat sini. Kemudian kita terus tengok kat sini, dia punya isi padu dia berapa. So kat sini kita nampak isi padu dia 12. Nak cari purata kadar tindak balas isi padu bahagi masa. So 12 bahagi dengan 40. So kamu akan dapat jawapan 0.3 cm padu per saat. Soalan kedua, cari kadar purata tindak balas pada 80 saat pertama. Dia minta 80 saat pertama. Jadi kita terus tengok dekat graf kat mana 80 saat pertama. So kat sini. So kita tengok graf dia kat mana dia punya isi padu. Isi padu dia kat sini adalah 18. So 18 isi padu bahagi dengan masa 80. So kamu akan dapat jawapan 0.225 cm padu per second. 3. Cari kadar purata tindak balas keseluruhan. Bila soalan minta kadar tindak balas keseluruhan, maksudnya kat sini adalah apabila semua isi padu gas telah habis dibebaskan, telah habis dihasilkan. Ataupun kalau kita tengok dekat graf, kadar tindak balas keseluruhan tu maksudnya bila graf tu dah mula mendata. So dekat sini graf mula mendata adalah pada saat 140. So masa dia adalah 140. Isi padu dia kat sini adalah 22. So 22 kamu bahagi dengan 140, kamu akan dapat jawapan 0.15 cm padu per saat. Kita tengok kat sini macam mana kita nak cari kadar purata tindak balas pada sesuatu masa pula. Okey. Macam soalan tadi, dia minta cari kadar purata tindak balas pada 40 saat pertama. Kalau soalan minta 40 saat pertama, kamu terus tengok dekat graf kat mana 40. Kemudian kita tengok isi padu dia berapa. Kita terus bahagi isi padu dengan masa. Kita terus dapat jawapan. Senang. Tapi kalau soalan minta macam ni, cari kadar purata tindak balas pada 40 saat, kamu kena buat tangent. Tangent maksudnya kamu kena buat segitiga macam ni untuk cari dia punya kecerunan. Okey, kita buat segitiga macam ni, macam kamu belajar matematik. Okey, pastikan 40 ni dekat tengah-tengah. Kamu buat segitiga. Okey, B tolak dengan C, bahagi dengan C, tolak dengan A. B kita kat sini adalah 15. Kita tengok kat graf. Okey. Tolak dengan C, C kita adalah 7. Bahagi dengan C kita kat sini 55. Tolak dengan A kat sini adalah 20. So kamu akan dapat jawapan dia 0.22 cm padu per saat. Soalan 2, cari kadar purata tindak balas pada 80 saat. Soalan tadi dia minta 80 saat pertama. Kalau soalan 80 saat pertama, kamu terus tengok 80 dekat graf, kemudian kamu terus tengok dia punya isi padu, kita terus bahagi, kemudian kita akan dapat jawapan. Senang. Tapi kalau soalan minta kadar purata pada saat, pada masa tertentu, iaitu pada 80, kita kena buat tangent. Tangent maksudnya kita kena buat segitiga, kita kena cari kecerunan. Pastikan 80 ni dekat tengah-tengah, kemudian kita buat segitiga. Segitiga tak perlu besar, tak perlu kecil, saiz dia sedang sederhana je. Okey, kemudian kita akan buat D tolak dengan F, bahagi dengan F tolak dengan E. DF ni adalah untuk isi padu, FE ni adalah untuk masa. So D kita adalah 20, tolak dengan F 16, bahagi dengan F kita kat sini 95, tolak dengan 60. So kamu akan dapat jawapan 0.11 cm padu per saat. Kita tengok contoh 2. Kalau soalan minta cari kadar purata tindak balas pada 30 saat pertama. Maksudnya kamu terus tengok 30. Kat mana 30? 30 dekat sini. Dia punya isi padu dia berapa? Isi padu dia kat sini adalah 10. So 10.
isi padu bahagi dengan masa 30. Kamu akan dapat jawapan 0.33 cm padu per saat. Soalan 2, cari kadar purata tindak balas pada 120 saat pertama. Bila ada perkataan saat pertama ke minit kedua ke minit pertama ke, kamu terus dia tengok kat graf, kamu terus bahagi. Okey, 120 ni dekat mana 120? 120 dekat sini. Dia punya isi padu dia dekat sini adalah 33. So 33 bahagi dengan 120, kamu akan dapat 0.275 cm padu per saat. Soalan ketiga, cari kadar purata tindak balas keseluruhan. Soalan cakap tindak balas keseluruhan, maksudnya bila graf dah mula mendatar. Graf mula mendatar pada saat 270, isi padu dia adalah lebih kurang 48. 48 bahagi 270, kamu akan dapat 0.177 cm padu per saat. Soalan 4. Cari kadar purata tindak balas pada 30 saat. Soalan minta 30 saat, maksudnya kat sini kita kena buat tangent. Cari dia punya kecerunan. Okey, kamu buat segitiga macam ni. Okey, macam biasa, pastikan 30 dekat tengah-tengah. Kemudian kita tolak isi padu atas, tolak isi padu bawah, bahagi dengan masa yang kat sini, tolak dengan masa yang dekat sini. So, isi padu atas 20, tolak dengan isi padu bawah 5, bahagi dengan masa kat sini 70, tolak dengan masa dekat sini 10. Kamu akan dapat 0.25 cm padu per saat. Soalan 5. Cari kadar purata tindak balas pada 80 saat. Sama juga, maksudnya kita kena buat tangent, kena cari kecerunan. Kat sini 80, jadi kamu kena buat segitiga kat sini. Okey, so kamu bahagikan isi padu dengan masa. So, isi padu dia kat sini 25. Tolak dengan isi padu kat sini 15. Bahagi dengan masa kat sini 140. Tolak dengan masa kat sini lebih kurang 55. So, kamu akan dapat 0.11 cm padu per saat. Sampai sini sahaja kelas kita hari ini. Topik ni sebenarnya senang saja, tapi kamu je kena banyak buat latihan. Sila ulang dan fahamkan apa yang cikgu ajar. Kalau tak faham, tolong tanya cikgu. Next class, cikgu akan masuk next topik. So, pastikan semua faham untuk topik kali ini. Okay, thank you class. Stay at home and stay safe everyone.